Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Sini hadirin rahmatullah. Minggu lepas kita baca iaitu berkenaan dengan tajuk hukum wajib nafkah kepada usul, iaitu kepada ayah, datuk dan seterusnya. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung iaitu nafkah suami kepada isteri. Nafkah suami kepada isteri. Muka surat 314. Ijma' ulama' bersepakat menyatakan bahawa suami wajib memberi nafkah kepada isterinya, iaitu dengan syarat-syarat yang tertentu. Maknanya sini para ulama' berijma' ataupun sepakat berkenaan dengan betapa wajibnya seseorang suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Dan ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Apakah dalil wajib nafkah suami kepada isteri? Hal ini berdasarkan yang pertama iaitu kepada Al-Quran, dan yang keduanya berdasarkan kepada sunnah. Kalau hari Jumaat perhati kita baca ni, kita Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Syafi'i. Lepas pada dia sebut dia pandangan dan sebagainya, jadi pengarah kita ni dia terus bawa dalil. Dia terus bawa dalil supaya kita mengetahui atas dasar apa satu-satu hukum dikeluarkan oleh para ulama'. Hak kata wajib, apa sebab wajib dia? Maknanya bukan semata-mata menyatakan wajib kemudian tidak dibawa dalil. Kalau dia tak bawa dalil, penak kita pula lah kena nyari. Ada? Contoh dia kata wajib suami untuk memberi nafkah kepada isterinya. Kemudian dia tak bawa dalil. Orang tanya, dalil ke apa dia? Jadi ini di antara, kita kata sini, di antara keistimewaan lah. Kitab yang dikarang oleh 3 orang masyayikh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkati dan juga rahmati mereka. Allahumma amin. Yang pertama dalil daripada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Iaitu bermaksud kaum lelaki itu adalah pemimpin. Jelas dah ayat Quran ni dah. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Maknanya kita lelaki ni adalah yang bertanggungjawab dia ke atas perempuan. Dan ini satu penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan taklif dah. Kita kata sini tanggungjawab yang Allah letakkan kepada setiap lelaki ataupun yang bergelar muslimin. Cuma pelik lah lelaki tiba-tiba nak jadi pondek. Ada dah. Allah. Baik. Kemudian
Maka oleh kerana Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan ke atas orang-orang perempuan. Dan juga kerana orang-orang lelaki ia membelanjakan, iaitu memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa suamilah ia bertanggungjawab untuk memberi atau untuk menyediakan nafkah dia kepada isteri. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Iaitu bermaksud, dan ibu-ibu hendaklah menyusu anak-anak mereka selama 2 tahun genap. 2 tahun genap. Maknanya lebih kurang 24 bulan lah. Iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuannya itu. Cuma kalau ada lah mana-mana perempuan yang mungkin dia nak lepas hawa, itu pun tidak ada masalah. Itu dibolehkan. Cuma kalau dia nak menyusukan anak tadi dengan sempurna, bismillah, silakan, tidak ada masalah. Dan kewajipan bapa pula ialah, maknanya hak tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan tanggungjawab seorang ibu dia terhadap anak kecil, terhadap anak yang tidak sampai usia 2 tahun. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan berkenaan dengan kewajipan bapa pula ataupun suami, ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Galik hak kita sepatutnya berilah, dah hak sepatutnya kita makan, dah itulah hak kita beri kepada isteri tadi. Surah Al-Baqarah ayat 233. Ning dua dia dalil berkenaan dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa lelaki ini ia bertanggungjawab untuk memberi nafkah dia kepada isteri. Dalil yang kedua iaitu dalil daripada as-sunnah, iaitu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Jabir radhiyallahu an katanya, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhastumuhunna bi amanillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa lakum alaihinna alla yu'ti'na furushakum ahadan taqrahuna fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghayra mubarrihin wa lahunna 'alaykum rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dah in i'tasamtum bihi kitab Allah. Iaitu bermaksud, bertakwalah kepada Allah dalam mengendalikan urusan kaum wanita. Baik, maknanya pertama sekali Nabi SAW pesan benar dah, supaya umat-umat dia ni iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menguruskan urusan yang berkait dengan wanita. Kalau kita tengok dah, Nabi kaitkan urusan wanita ni dengan takwa. Kerana kalau kita tengok dalam Quran sendiri pun banyak dia Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Di antaranya perzinaan ini berlaku adalah di antara muslimin dengan muslimat yang berlaku. Tak ada orang berhebatannya dah. Jadi dalam Quran sendiri pun Allah Subhanahu wa taala tegas. Usah duk main game hari dekat tu halal dah. Dah. Wala taqrabuz zina, supaya kita jangan mendekatkan diri kepada perkara-perkara yang boleh mengarahkan kita kepada zina. Dan benda ni tidak berlaku melainkan ada usaha takdilah untuk mendekatkan kepada wanita. Dan sekarang ni kalau kita tengok lagi dahsyatlah daripada dulu. Lagi dahsyat daripada dulu. Lebih-lebih lagi media sosial yang kita kata sini bila hudud, dia tanpa sepadan, tak ada sepadan. Boleh hantar gambar melalui handphone sahaja. Jadi hadis ni betul-betul kita kena perhati molek, perhati comel. Mudah-mudahan
dengan apa yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita nak menghampiri satu-satu perkara tadi, iaitu urusan-urusan wanita, maka mudah-mudahan hadis ni menjadi ingatan kepada kita semua, dan supaya tidak terjebak dengan perkara-perkara tersebut. Baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, kamu mengambil mereka dengan amanah Allah. Dan sebab perkahwinan ni adalah di antara yang dianjurkan dalam Islam. Dan dihalalkan bagi kamu kemaluan mereka, iaitu dengan kalimah Allah. Maknanya setelah daripada berlakunya akad nikah. Dan di antara satu pasal, iaitu suami dan juga isteri. Cerita bab nikah ni hari Jumaat, rasanya learning lagi mudah nikah. Lagi mudah, tak sepas kala. Dari sudut khutbah dan sebagainya ringkas dah. Lepas tu pula tak payah salah lah ni. Orang kita galik dia nak akad nikah salah. Mula Tok Guru ni Aziz dah. Mula Tok Guru ni Aziz masa akad nikah, dia akad nikah. Dia tanya tahu belaka dah tak benda-benda halal haram dan sebagainya. Kalau gitu gak ngelah dia kata. Jadi hamba cepatlah. Pakai tak salah apa dia sebut? Aku nikah ke dikau ke sekian. Tak salah apa. Benda ni yang di Jumaat kita kena faham, mana di antara yang berkait dengan nikah dan juga tidak. Ada bersalah ataupun berjabat tangan ketika mana akad nikah tidak termasuk daripada rukun akad nikah, tak termasuk. Memadai dengan tak salah pun tak ada masalah. Sebut gitu saja. Hak bertanya jawab. Dah. Hak bertanya jawab tu. Kalau salah tak jawab tak ada apa. Tapi kalau tak salah jawab, tu sah. Ada? Hak tu sah. Baik. Jadi menikah sehari dua ni nampak mudahlah. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lama dan sebagainya. Banyaklah sebab dalam masalah kursus ni, dalam kursus nikah tu dah jelas berkenaan dengan hukum hakik berkaitan dengan perkahwinan. Baik. Kemudian hari Jumaat lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, hak kamu yang wajib ditunaikan oleh isteri kamu ialah, iaitu mereka tidak membenarkan orang yang kamu benci masuk ke tempat tidurmu. Ni tanggungjawab orang rumah. Dia tanggungjawab orang rumah. Orang rumah ni bila mana suami tidak ada di rumah dan sebagainya, jadi orang-orang yang tidak sepatutnya masuk rumah tadi, dia tak boleh. Ni kena jaga molek. Dia kadang-kadang orang tino ni bila mari orang kita kata sini orang hak nikah dengan dia lah, sedangkan suami tak ada, kadang-kadang dia berasa tak gamuk kalau tak ajak. Jadi selekan sedangkan dia seorang sama seorang, tok lelaki tu baik kerja. Jadi ini tidak sepatutnya. Memadai perempuan tak disebut bahawa suami dia tak ada di rumah, dia ambil seorang di rumah, tak boleh naik lah. Dah nak kita mau dah lah kita mari keren tu. Mari jodoh sekalipun. Tak kira mari mana. Sebab ni dalam masalah hukum. Jadi kita ni kadang-kadang bila ada hubungan pertalian, contohlah hak mari tadi ipar, tapi jatuh, ataupun habis ipar jatuh juga. Lah kawan habis ipar demo, habis ipar sekalipun. Tak boleh. Tak boleh. Jadi orang kita ni perlu jelas berkenaan dengan hak mana boleh dan hak mana tak boleh, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Baik. Kemudian jika mereka melakukannya, kalau berlaku benda ni masuk, maka pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan ni maknanya pulah telinga ke, ala gitulah. Jangan duk jet pula. Baik. Kewajipan kamu pula ialah memberikan nafkah. Ni suami pula. Hak tadi isteri. Nabi SAW tegur. Nabi kata kewajipan tok lelaki ni adalah memberikan nafkah. Apa dia maksud nafkah hari Jumaat? Takrif dia sebulan lepas. Ingat tak apa dah hari Jumaat? Menghabiskan. Ingat hak mudah. Memang pitih tu bit daripada poket, ya kau renggih lah.
Maknanya kau habis. Wi kau habis. Ni maksud nafkah. Maknanya menghabiskan. Cuma menghabiskan pitih tadi dengan jalan baik memberi kepada ahli keluarga dia, iaitu isteri ataupun anak-anak, ataupun dia punya furuk dia punya cabai dia, cucu, cicit dan sebagainya. Ataupun kepada usul. Usul ni maknanya ayah, tok, nye, ciak dan sebagainya. Alah kata. Cuma kalau we pitih so pergi beli nombor ekor, hak tu tak jadi nafkah, hak tu jadi kejudi, hak tu dosa. Baik. Kemudian katanya Nabi SAW lagi, sebab tu Nabi sebut sini, dalam masa yang sama nafkah dan juga pakaian yang sepatutnya kepada mereka. Ada kain baju, banyak lagi lah dalam hadis-hadis yang sebut berkenaan dengan tempat tinggal dan sebagainya. Ini di antara apa yang disebut oleh Nabi SAW. Rasanya baju ni kita tak ada masalah kot. Dari sudut beli baju, raya paling tidak 3-4 pasal. Raya puasa saja dah. Hak tu 3-4 pasal dah. Jadi berasanya tak talah kalau baju raya ni. Moga baju raya ni habis raya ajin ni beli dah kain. Takut berebut tukar jahit, tak ada. Moga tahu dah tukar jahit ni jenis sambil lewat buat kerja ke. Jadi kita boleh lepas raya haji ke. Jadi tak using mana dah. Cuma dalam bab nafkah tadi tu. Sesungguhnya kata Nabi SAW, tak silap hadis ni dalam peristiwa haji Nabi SAW, haji wada'. Lalu katanya baginda, sesungguhnya aku tinggalkan satu perkara kepada kamu yang tidak akan sesak selama-lamanya. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu satu benda, satu perkara, yang mana orang yang berpegang dengan apa hak Nabi tinggal tadi, maka katanya Nabi, orang ni tidak akan sesak apabila. Dipanggil sini lam tadillu, ni maknanya never. Apabila tak akan sesak, tak sudut pusing, dengan syarat pergi betul-betul lah, pergi kerja. Baik, kalau duk main longgar terucuk tak ada juga. Selagi kamu berpegang dengannya, maknanya selagi mana kamu berpegang dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi tadi. Apa kata Nabi SAW? Kitabullah, iaitu Al-Quran. Adapun senati hak tu dari hadis-hadis yang lain di antaranya. Baik, Al-Quran yang Jumaah, bagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW berkenaan dengan mereka-mereka yang membaca Al-Quran ni. Orang-orang yang baca Quran ni, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka ganjaran yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka yang membaca Al-Quran, iaitu kurnia yang begitu besar, ganjaran yang begitu besar. Seperti mana yang ghalibnya kita tahu belaka dah, Nabi sebut dalam hadis Bukhari di antaranya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarnya. Maknanya sama ada Quran ataupun dia mengajar tajwid, ataupun dia mengajar tafsir yang berkait dengan Quran, asbabun nuzul, ilmu-ilmu yang berkait dengan Quran. Yang keduanya, satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf. Yang ketiganya disebutkan oleh Nabi SAW, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi kata, bacalah olehmu Quran, dan Quran ni akan mari pada hari kiamat. Syafi', maknanya sini Quran ni, kalau kita tengok dalam hadis berkenaan dengan Ramadan, bagaimana Nabi cerita, Nabi kata, Al-Quranu wasiyamu yashfa'ani. Quran dengan puasa ni, ataupun puasa dengan Quran ni, kedua-dua ni akan memberi syafaat. Puasa dengan Quran akan pohon kepada Allah syafaat. Quran minta kepada Allah, dia kata, ya Rabb, mana'tuhun nauma bil lail, aku menghalangi hamba-Mu ni daripada tidur di malam hari. Maknanya dia bangun malam, dia sembahyang malam, dia baca Quran. Oleh kerana itu, ya Rabb, fasyafi'ni fih, berikanlah syafaat kepadaku untuk aku berikan syafaat kepada pembaca tadi, orang yang baca Quran. Lagi, bagaimana Nabi sebut kepada Uqbah bin Amir, Nabi kata, bapa tak pergi masjid baca Quran ataupun mempelajari ilmu-ilmu Quran. 2 ayat Quran lebih baik daripada 2 yang kau utah. 3 ayat Quran lebih baik daripada 3 yang kau utah. 4 ayat Quran lebih baik daripada 4 yang kau utah. Wa min a'dadihin, dia daripada jumlah ayat Quran yang kita baca tadi, begitulah lebih baik daripada berekor-ekor unta.
Sebenarnya Nabi sebut hadis ni kepada fuqara'ul muhajirin, kepada sahabat yang fakir daripada golongan muhajirin yang berhijrah ni daripada Mekah ke Madinah. Bukan pelarian. Kenapa molek? Baik. Muhajir. Nabi ni hari Jumaat sebelum hijrah ni, sebelum orang ke Madinah pergi bertemu ni, siapa dia di antara orang bertemu dengan Nabi? Minta supaya Nabi pergi ke negara mereka. Siapa dia hari Jumaat? Orang daripada Baitul Marran. Maaf, orang daripada Arhab. Arhab ni satu wilayah. Arhab ni satu, kita kata lebih kurang daerah lah, di Son'a. Son'a ni di Yaman. Son'a ni di Yaman. Ada di antara ahli Arhab ni, dia melakukan perjalanan pergi ke Madinah, minta Nabi mari kapun dia. Mari tahu, ya Rasulullah, mari kapun kita. Mari kapun kami ya Rasulullah. Mari duduk tempat kita. Cuma Nabi tolak dengan baik. Nabi tolak dengan baik. Ni di antara orang-orang yang terawal yang minta supaya Nabi SAW mari berhijrah. Sebab tu kalau kita tengok, sebelum Nabi utus ke Muaz bin Jabal, kerana dia Yaman pada masa tu dia ada ahlul kitab. Baik. Di antaranya juga kalau kita tengok pokok Yahudi pun ada di Yaman ni. Cuma Nabi utus ke sahabat yang bernama Muaz bin Jabal untuk ke Yaman. Dan Nabi suruh supaya beliau mendalami ilmu agama. Sebab tu sebelum Nabi hantar dia ke Yaman, Nabi tanya dulu, dengan apakah kamu akan berhukum? Dia kata dengan kitab Allah. Dengan kitab Allah. Dan Yaman ni kalau kita tengok dalam beberapa hadis bagaimana Nabi sebut, Yaman ni adalah di antara bumi iman dan hikmah. Memang orang Yaman ni orang yang kita kata sini lunak jiwa mereka. Dia tak serupa dengan Arab lain. Dia tak serupa dengan Arab lain. Kalau dia ada nak tegur berapa kita ni, dia tak bisik ke belakang. Dia akan jumpa kita sore sama sore, dia akan cerita gapo dia. Hak dia nak cerita pada kita. Apa kesilapan yang berlaku. Dia tak pergi cerita kat orang lain, buruk kita tak. Dia jumpa direct. Dia akan terus-terus. Ini di antara hikmah dah orang Yaman. Baik. Kemudian hari Jumaat, bila Nabi sebut keutamaan baca Quran tadi, 2 ayat lebih baik daripada 2 kota, maknanya Nabi nak ayat Quran ni lebih bernilai daripada apa yang bernilai di atas muka bumi. Bayar Nabi sebut kepada fuqara'ul muhajirin, Nabi sebut perumpamaan dia unta. Unta ni maknanya satu binatang yang amat bernilai bagi mereka. Kalau kita kambing mahal dah, lembu mahal lagi, unta mahal lagi. Maknanya Nabi seolah-olah nak ayat Quran ni adalah satu benda yang amat bernilai di atas muka bumi ni, melebihi daripada harta-harta dunia, melebihi daripada harta-harta dunia. Apa bukti dia? Selain daripada hadis tadi, bila malaikat tanya si mati setelah daripada kematian, orang tak ada akan berdiri. Lepas pada mati, dia akan cacat. Bila ahli keluarga kelik di rumah, paling nak kelik, 2 orang malaikat akan mari. 2 orang malaikat akan mari kepada si mati tadi. Serta 2 malaikat tadi menduduk ke si mati tadi. Maknanya si mati tadi sedar dalam keadaan dia berdiri. Bila malaikat menduduk, sehingga dalam hadis sebut Nabi kata, orang yang mati ni, bila mana ahli keluarga dia sudah dah tanah ke bumi, sudah dah tazkirah doa apa semua, pegang ngatik zaman Nabi ni tak ada. Ngatik orang mati zaman Nabi tak ada dah, kita kena tahu. Baik. Dan Nabi pun tak buat ngatik tak kubur ni. Mula tak guna aziz tak buat. Kemudian Nabi SAW cerita, Nabi kata bila mana ahli keluarga ni paling nak kelik, bila mana dia orang start jalan, si mati ni dengar hentakan selipar tadi. Nak royak cepat dah. Cuma kalau kita tak kelik duduk situ, malaikat mari belah tolong juga. Moga malaikat ni makhluk paling taat kepada perintah Allah. Jangan duduk berasa tunggu situ, kokoklah malaikat pergi kubur lain dulu. Ada dulu ni benda ada orang tunggu. Tak. Dia mikir lagu tu. Beratkanlah.
Kalau fikir setara tu. Sebab makhluk yang paling taat malaikat. Makhluk yang ingkar iblis. Yang ingkar kepada Allah. Jadi bila mana malaikat tanya, "Man rabbuka?" Siapa dia Tuhanmu? Orang yang beriman kepada Allah, dia akan jawab. Dia kata, "Rabbi Allah." Dia Tuhan aku ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat tanya, "Wa ma dinuk?" Apa dia agamamu? Dia jawablah, Islam. Kemudian dia tanya, siapa dia ada tengah-tengah kita ni? Maknanya di antara dua orang malaikat tadi ada lelaki seorang duduk tengah. Orang yang beriman kepada Allah, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah di antaranya, dan juga Imam Ahmad, ada dua riwayat daripada Imam Ahmad. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan jawab, dia ni Muhammad. Malaikat tanya, Muhammad mana? Dia ni Muhammad. Kerana aku baca Quran. Kerana aku baca Quran. Wa amantu bih wa saddaqtu bih. Dan aku beriman dengannya. Dan aku membenarkan Quran isi kandungnya dalam dia. Bukan baca saja, membenarkan, beriman, patut membenarkan cerita-cerita ada dalam Quran ni. Kalau tolak sebahagian, jadi serupa ahli kitab lah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Mun nak beriman sebahagian, hak lain mun nak tolak lagu tu ke? Ke ada puak ahli kitab ke? Di antara kalangan puak dia ni berzina. Boleh tengok dalam kitab, ada kitab kecil ada semua, dikarang oleh Al-Maqdisi. Cuma kita tak ingat nama kitab. Dibawa satu hadis, kisah bagaimana bila mana puak ahlul kitab ni berzina. Jadi popok dia ni mari bertemu dengan Nabi, tanya isi dalam Quran, apakah hukum bagi mereka-mereka yang musan berzina? Maknanya orang yang menikah dah berzina. Sedekah dalam kitab dia jelas dah. Kok-kok lah dalam Quran ni ada keringan ni. Ni nak lari ni. Mungkin nak ambil orang ngelak ni. Kebetulan di antara sahabat yang ada Abdullah bin Salam. Dia ni seorang yang kita kata sini, kalau kita ni macam tok peti lah. Ada di kalangan puak-puak Yahudi, Bani Israel. Jadi pada masa sebelum dia beriman kepada Nabi, memang orang-orang dia ni, orang kita guna istilah haming lah. Ada berapa pergi jumpa dia. Bila dia nak masuk Islam, dia ketemu dengan Nabi. Jadi dia cerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau aku sikit lagi aku masuk Islam, learning popok ni kata, oh tak ada lah orang paling kita percaya, demo lah. Tapi lepas ni kalau hamba perlu Islam, demo pelawak, demo nipu dah. Balik situ lah. Dia memang akhir dia masuk Islam. Dia apa yang dia sebut kepada Nabi berlaku pada dia. Hak dia ramal, dia dapat rasa benda tu. Memang itu sehingga mereka dipulau oleh popok ahlul kitab tadi. Abdullah bin Salam. Kebetulan dia ada situ. Kalau kita agak maknanya Quran ni hafiz lah, tebuk mana pun boleh baca. Dan dia ni memang ta'alim. Sehingga bila mana demo tu mari tanya Nabi, apa hukum dalam Islam puak-puak hak berzina ni? Nabi kata, kitab demo kata gua mana? Bila dia buka kitab dia ni, dia baca ni hukum dalam kitab kita. Dia susuk satu kalimah sehingga Abdullah bin Salih tegur. Dia kata, mu'alih tanganmu. Mu nak susuk. Maknanya mu nak beriman sebahagian daripada kitab tu, tapi sebahagian lain mu tolak. Dah? Baik. Jadi sikap perangai jenis ning kita kata sini adalah di antara sifat pokok ahlul kitab itu. Beriman sebahagian, kemudian tolak sebahagian. Sedekah orang beriman kepada Allah tadi bila mana ditanya mutahum mana,
Dia akan jawab, ambo baca Quran. Quran ni ahli Jumaah, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk manusia. Kalau kita mengaji Quran, baca saja tanpa mempelajari, sebab learning kita nak guna, sebab gapo lagi tak si mengaji tafsir? Kena tanya ni. Masa-masa kena tanya. Apa lagi sebab hamba nak berdalih tak si mengaji tafsir? Sedekah tutup guru hak mengajar ni ama. Takkah kita nak mengaji bab semaya bab cerah? Ustaz masuk bab haji, bab umrah, bab gapo? Kita pun tinggal. Tak segi cari masjid lain pula bab semaya juga. Tak kena cari bab tu saja. Sedekah bab lain tidak. Sedekah sini kalau kita tengok dalam jawapan hamba Allah yang berimeh tadi, dia sebut sebab aku baca Quran. Tahu daripada situ lagu mana kisah perjalanan Nabi SAW. Tuhan cerita berlaku dalam Quran. Sebab dalam masalah tauhid, Allah tidak tinggal sikit abu dalam Quran. Semua dalam Quran. Melainkan bab-bab semaya, puasa, haji, umrah dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan tajuk-tajuk hak besar, tajuk-tajuk utama. Tajuk-tajuk alur rinci hak tu duduk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah juga kalau ada orang nak tolak hadis, tak boleh lah. Sebab takbiratul ihram maka tangan cara ni. Tahu mana? Hak yatah jadi rukun, tahu mana? Baca Quran dia belah kali habis pun tak temu. Moga bagi tak cerita dalam Quran. Bagi tak cerita bahawa yang menjadi rukun semaya di antaranya Fatihah. Tak. Semua ulama hak dalam nak tafsir Quran, nak cerita rukun semaya, dia akan kait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Nabi sebut dalam hadis, cuma tak ingat depan hadis dia. Di akhir hadis tu Nabi kata bi Fatihatil Kitab. Maknanya solat seseorang ni tidak akan diterima oleh Allah melainkan dengan bi Fatihatil Kitab, iaitu dengan membaca umul kitab, iaitu Al-Qur'an, iaitu suratul Al-Fatihah. Jadi sini kita klik semula tajuk tadi. Maknanya mudah-mudahanlah kalau tempat kita ni ada mengajar tafsir. Rasanya ada Ustaz Bak ada. Tok Imam maghrib kita tadi mengajar tafsir. Jadi sepatutnya dalam kita nak tahu apa di antara yang Allah nak cerita dalam Quran. Mudah kita kata sini Quran ni adalah surat kiriman daripada Tuhan. Kalau surat kiriman daripada gawe, tak tahu berapa belah kali baca, kalimah sekali baca tu berasa lagu lain, kali kedua lagu lain. Pak Quran ni kita nak setara mana? Baca gitu saja, tak ada berasa. Pada dah ke? Tak ada. Tak ada. Dengan cara mengaji tafsir, barulah kita berasa jijak molek. Meh gening lah mudah. Kita berjumpa orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu je lah goliknya. Acu teras tali kita tengok, gapo dia masuk Assalamualaikum. Rupanya orang yang wisalah kambo ni dia berdoa kambo. Maknanya dia minta supaya Tuhan ni melera ke dia. Baru berasa gak. Berasa nak wisalah. Ada. Baru berasa molek. Jadi kita kata sini maknanya Quran ni lebih lagi. Lebih lagi. Baik ahli Jumaah. Jadi Nabi sebut benar sini, Nabi kata maknanya aku tinggal kepada kamu, iaitu kita semua ni ahli Jumaah. Kalau kita pergi dengan benda tu tadi, maka kita tidak akan sesak selama-lamanya. Rawah Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kemudian hikmah dan wajib nafkah suami kepada isteri. Apakah hikmahnya? Kehidupan berumah tangga mesti dibina atas satu daripada tiga asas yang berikut. Dalam hadis tadi Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nabi kata la salah, maknanya tidak sah semaya mereka-mereka yang tidak membaca umul kitab, iaitu Al-Fatihah bi Fatihatil Kitab. Baik.
Kehidupan berkeluarga, berumah tangga mesti dibina atas satu daripada 3 asas yang berikut. Yang pertama, suami bertanggungjawab mengetuai rumah tangga dan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Hak ni hak galiknya. Hak kebanyakan kita fahamnya ni. Yang keduanya ahli Jumaah, isteri mengambil alih semua tanggungjawab tersebut, menggantikan tanggungjawab duit ataupun dari arti kata suami. Dok, bini orang kerja sedap pula. Tok lelaki berasa enggak bini hamba ni kerja sedap dah. Kira hamba ngasuh tak apa dah. Jadi lagu tu. Ada ni nombor 2. Cuma hak bini kerja sedap lah. Kalau bini tak kerja sedap je negara, sama-sama je negara. Baik. Yang tiganya ahli Jumaah, suami isteri bekerja sama melaksanakan tanggungjawab mencari harta dan juga memberi nafkah. Maknanya sama-sama cari. Persoalannya dia kata sini berdasarkan 3 asas di atas tadi. Apakah yang akan berlaku jika ditinggalkan asas pertama yang merupakan hukum syariat Islam? Maknanya hak mana syariat? Hak mula-mula tadi. Hak nombor 3 tu lebih bersifat kepada kita kata sini terbukalah. Mungkin lo ni kalau kita tok lelaki seorang kerja tak ada. Tak ada. Siapa tok lelaki pun kena buat 3 kerja. Dah? Tok Imeh ngajar bisnes online bagi sikah. Baru dah. Mana? Baik, dengan kehidupan hari ni kita kata contohlah. Contoh. Sebab nak buat so tak ada. Baik. Dah sebut sungguh ni. Ada online pun ada. Mana? Nak jual online. Moga tak ada. Tak ada nak tapung. Baik. Kemudian lalu mengambil asas yang kedua dan ketiga. Baik. Gapo dia akan berlaku? Beberapa perkara yang akan berlaku kesan daripada tindakan tersebut. Bagus kita ni dia nak cerita. Kalau asalnya hukum gini, tapi sekiranya benda tu berlaku lagu ni, apa kesannya dalam kehidupan berumah tangga tadi? Maknanya memang tu kita ni jauh dia mikir ke depan. Kesan-kesan terhadap rumah tangga, kita kata sini orang-orang Islam. Bila mana benda-benda ni berlaku? Yang pertama, ia melibatkan masalah mas kahwin. Iaitu sama ada perempuan bertanggungjawab memberi mas kahwin semuanya kepada lelaki. Maknanya orang tino hak win mas kahwin kepada orang jatuh. Orang jatuh tak saja. Relax. Atau mereka bersama-sama bertanggungjawab menyediakan mas kahwin. Maknanya mas kahwin dia tadi sama-sama pakat-pakat kosi. Tengok dia punya kesan dia. Sekiranya ini berlaku, kesan yang pasti berlaku hasil daripada keadaan ini ialah perempuan akan keluar mencari pasangan lelaki untuk dijadikan suami. Maknanya hak tino kena tobek dia cari tok lelaki. Maknanya teka-teki Piramli dalam ujung Pak Belanda. Hak Haji Bakhir tanya Piramli tu jadi balik lagu mana nak cek hak itik tino dengan itik jatuh. Jadi balik. Baik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka dengan menjadikan lelaki mencari perempuan untuk dijadikan isteri. Hal ini adalah kerana orang yang memberi mas kahwin itulah yang sepatutnya mencari penerimanya. Maknanya lelaki cari perempuan. Maknanya teka-teki hak Haji Bakhir buat tu betul dah. Kalau ikutnya. Sekiranya keadaan ini berlaku, maka perempuan akan berhadapan dengan pelbagai masalah penipuan dan pembohongan golongan lelaki. Nak guana dia ada boyoh dalam sungai, dia ada boyoh atas darat. Hak atas darat ni boleh kira juga baik pada hak bawah ni lagi. Lebih-lebih lagi lipat kepada perempuan. Banyak kes yang berlaku, penipuan dan sebagainya. Baik. Bahkan dalam masa yang sama dan pembohongan golongan lelaki demi mendapatkan suami yang boleh diharapkan dan mampu untuk memberikan perlindungan. Jadi nyanyilah hak retin. Hak retin kita orang jatuh kacak sikit dia mau lembek tekak selalu. Dok, minta ga tu ke bui, minta ga ni ke bui. Baik. Itu yang pertama di Jumaat kesan dia. Yang keduanya,
perempuan terpaksa melibatkan diri untuk bekerja dan mencari rezeki. Akibatnya, mereka terpaksa bersaing dengan golongan lelaki dalam pelbagai bidang pekerjaan. Maka jika ini berlaku, golongan perempuan pasti terdedah pada perkara yang negatif serta penyelewengan. Dan keadaan yang berlaku hari ini adalah bukti paling jelas terhadap kenyataan ini. Terhadap kenyataan itu. Kesannya, rumah tangga yang memerlukan seorang untuk mengurus dan menjaga hal ehwalnya serta mendidik anak-anak tidak dapat dipenuhi. Malah rumah tangga menjadi tidak terurus. Maknanya tidak kena lah. Tidak kena dengan cara hak sepatutnya, goliknya untuk hak didik anak-anak di rumah ni adalah isteri. Sebab tu kalau kita tengok hikmah dah. Orang jatuh semaya di rumah ke masjid ni? Masjid. Supaya ibu tak disemaya dulu di rumah dalam masa yang sama untuk didik anak-anak. Baik. Yang ketiga, yang seterusnya, rumah tangga yang sepatutnya menjadi sumber kebahagiaan, pencetus kedamaian, tempat berehat dan berkumpul, kini bertukar menjadi punca masalah dan kacau bila. Bahkan anak pun seperti mana hak kita nak, tidak seperti mana hak kita nak lah. Dia punya acuan dia tu. Ada hak sepatutnya ialah kita selaku suami ni, maknanya nak isteri lah hak sepatutnya didik anak-anak. Yang ketiga di jemaah, jika rumah tangga dibina atas satu daripada dua rukun yang telah dinyatakan, maka sudah pasti hak berada di tangan isteri, sama ada secara bersama atau bersendirian. Undang-undang ekonomi dan sosial menyatakan bahawa siapa yang mengeluarkan belanja, maka dialah yang berkuasa. Siapa dia boleh nafikan ni? Kereta tu hamba bayar. Sudah, kita tak lelaki. Tengok agak dah lah. Rumah hamba bayar lagi. Demo tidur ya. Gimana? Kena? Tak boleh nak buat agak lembek. Tak ada power lelaki. Tak ada power lelaki. Sebab tu di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala letak kepada lelaki. Baik. Dalam perbincangan tajuk telah dinyatakan bahawa terdapat hikmah yang besar apabila hak berada di tangan suami. Maknanya boleh jadi satu ketika suami ni seolah-olah dayus lah bila jadi lagu tu. Cerita apa dia kita boleh tengok untuk jadi intibah di Jumaat tajuk ni. Do re mi, kisah hidup re. Ada kipas lipas. Kisah dia tu. Memang lah. Bini tu joget dengan jatuh. Moga tu cari makan. Pak kita ada di rumah jatuh ni nak marah tak jadi. Moga dia je cari makan. Kalau dia tak tubik pergi joget dengan jatuh lain, hamba kena tubik kerja lah. Dia jadi lagu tu. Dayus lah. Jadi ini di antara hikmah sebalik apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetap ke atas lelaki. Jadi sepatutnya kita kena pakak-pakak jaga ataupun pikul tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebenarnya ini satu kemuliaan lah yang dikurniakan oleh Allah. Kalau kita perhati balik dari sudut nafkah, betul suami bertanggungjawab untuk memberi nafkah baik kepada ayah, tok dia ataupun bawah, anak dia, cucu dia, cicit dia. Tapi sebenarnya sebalik daripada jumlah duit yang dikeluarkan tadi, bila dibagi kepada anak, diberi kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungnya dia, sekiranya suami tadi mengharapkan ganjaran daripada Allah, itu dikira sebagai sedekah. Nak cerita betapa Allah Subhanahu Wa Taala beri sediakan ganjaran kepada para suami, orang yang memikul beban dalam untuk memberi nafkah kepada mereka-mereka yang berada di bawah tanggungnya mereka. Ini di antara satu peluang yang cukup besar di jemaah. Baik. Seterusnya, syarat suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Kita baca sikit lagi ahli jemaah, lepas tu tajuk seterusnya ni kita sambung semula insya-Allah. Suami wajib memberi nafkah kepada isteri jika memenuhi syarat-syarat yang berikut. Pertama, isteri merelakan dirinya untuk bercumbu mesra, iaitu istimta, ataupun orang kata bersedap-sedapan. Kena sebut juga dah. Cuma setakat tu je lah. Bersetubuh dengan suami dalam keadaan yang dibenarkan oleh syarak. Maknanya isteri kena merelakan. Jika isteri menolak permintaan suami walaupun sedikit, suami tidak diwajibkan untuk memberi nafkah kepada isterinya. Itulah kita wajib beri nafkah. Jika suami ingin bercumbu mesra dan bersetubuh dengan isterinya
dalam keadaan yang diharamkan. Haramkan lagu mana? Mari boleh. Mari boleh. Cuma kita tak lelaki ni tak boleh nak ke lagu mana? Nak juga. Baik. Seperti ketika mana berada dalam keadaan haid, maka keengganan siapa dia ni? Isteri tak ada. Untuk memenuhi kehendak suami itu tidak menggugurkan kewajipan suami untuk memberi nafkah. Maknanya kita tak boleh nak kata kita minta bini tak sewi, bapa tak sewi, hamba mari boleh. Kalau kita hamba tak sewi nafkah dia, tak boleh. Jatuh ke berdosa. Wajib untuk dia bui. Sebab isteri menolak kerana mereka berada dalam situasi tadi. Dia haram hukumnya bersetubuh ketika mana marinya haid. Baik. Sebab tu penting, maknanya ilmu yang berkaitan dengan bab perkahwinan penting. Dan untuk kita kata sini dipelajari oleh anak-anak. Dia penting. Cuma tak pastilah lagu mana dalam kursus nikah dan sebagainya disebut ataupun tidak. Mudah-mudahan maknanya benda ni diselit sekali lah, sebab kita manusia bukan semua tahu. Bukan semua tahu. Ada tak tahu. Ada yang malu tapi nak bertanya, berasa kalau hamba tanya maknanya dia tahu, kawin tak tahu. Nama kaya suka kambuh. Yang mikir lagu tu. Ustaz ada kau orang lagu tu. Apa tak ada? Takut ada. Dia gini, orang yang berasa pelik ni, orang yang mengaji sepali Jumaat. Kita duduk menadah sama, tahu banyak benda. Jadi bila ada orang yang tak tahu, kita jadi macam Allah pelik siapa dia lah tak tahu duduk planet mana sebenarnya ni. Adik kita sedap ni. Ada seorang hamba Allah telefon, dia kata, Ustaz, hamba nenek meninggal. Kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Ustaz nak tanya. Tanya ke dia? Cara semaya jenazah. Usia 40 lebih dah. Kita kata gini, mula-mula baca teh. Lepas takbir, dia kata email tadi baca teh. Niatlah kalau jenazah tadi saja aku semaya atas jenazah lah. Baca teh mula-mula. Lepas teh selawat atas Nabi. Selawat apa mana ingat baca lah, asalkan selawat. Cuma bukan sallallahu ala Muhammad, takutnya selawat tu nyanyi lah. Dok, ya Nabi salam alaika. Mana? Selok atau email. Banyak tak bangun muju. Maknanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa dia? Dia gini, orang hak baru tak perlu kita nak hak godi hak complete ni. Hak panjang jelo tu. Tak perlu, hak mudah. Takut dia berasa payah. Last sekali orang semaya dulu hamba duk tanah. Kain cemar rumah dia. Ada. Semaya leke hamba seluar cemar ni. Apa nak kata gua nak? Kini ni. Bapa, dia nak cuba untuk belajar, kita gamoh parok selalu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pening kau tu, tak tobik cari jalan tobik. Duk mai uleh tu dah. Duk mana ni? Qul ya ayyuhal kafirun ke? La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abudu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana. Ayat ni 12 dah. Tak habis lagi. Tak jumpa cari jalan tobik. Kita pergi ajar dia, taing dia hak sikap. Nombor 2 selawat. Nombor 3 puwe Allahumma ighfir laha warhamha. Hak tu pada dah. Hak tu pada dah. Lepas tu ngelah bacalah hak mana-mana. Dia sebab tidak jadi syarat, dia semua doa. Nak baca Rabbana atina ke? Hak ni untuk orang beginner ni. Kalau hak pro sepali Jumaat tu kena complete lah. Nak makan duk main hak kelas tamadah juga tak jadi. Dak. Nak main gamoh hak skala. Kena ambil penuh ha. Moga lama dah ngaji ni. Lepas tu ayat dia lesar tak email wisalah. Beres ustaz. Beres. Rokok sepuluh skala dak? Dia tanya. Kita ingat ya gurau. Kita kata rokok mana? Mayak-mayak. Dak ustaz hamba tanya sungguh ni. Kita duk rasa dia ni macam dia nak test kita, dia nak gurau. Tak ada. Memang tak ada rokok. Ustaz jangan bekok gitu. Ustaz hamba tak ajar semayang-mayak ni. Ayo tu ambil wangan lah. Memang tak ada apa nak kata gua ni. Baru kita faham. Ya bukan nak test market dah ni. Maknanya dia nak ayat betul dia tak tahu. Memang betul dia tak tahu. Jadi kalau orang tak tahu, bila dia ayat dia tak tahu, kita jangan berasa pelik. Sebab dia tak tahu. Tak ada orang yang dia tak tahu. Dia boleh tahu dengan sendiri. Tak. Melainkan dia mengaji. Melainkan dia mengaji. Baik.
Jadi kalau kita kata sini, kalau dia kata tak tahu, memang ada orang tak tahu. Tidak semuanya orang tahu. Jadi kalau sahabat-sahabat kita ada hak ni, maknanya kalau boleh kita cuba dengan cara comel lah. Mudah-mudahan dengan cara kita cerita ke dia tadi dia berasa kohop jino. Takut gua noh. Oh demo nak sabar semaya ajak pasar. Oh pakai kerak selalu. Dia tak tahu. Marilah dia ni wakil kepada anak turuna di rumah. Ayah, mari jemput Tok Imam, mari di rumah semaya ajak lepas asar. Pahayahnya muka tak tahu. Mari jumpa Tok Imam. Tok Imam kata tak ajar buat dia orang mu ni. Oh Tok Imam wihak berat selalu. Ada orang tak tahu. Kita berusing takut benda ni dia jadi serupa menyebabkan orang tu semakin jauh. Bukan nak kau dekat, dah lah jari-jari dia nampak masjid. Jadi mungkin dengan cara tadi menyebabkan kawan ni dia punya hati dia pecah terus. Nak depan ahli Jumaat, pah buah pula kedai kopi. Kau sedap. Kawan ni kau pedih. Jadi sebenarnya memang ada orang tak tahu. Sebab itulah kalau boleh, maknanya dalam dakwah ni beralus gitulah. Beralus selalu anjur nak gosok. Mudah-mudahan dengan cara tadi, maknanya dia boleh istiqamah di masjid. Dia mudah-mudahan lekat dalam majlis-majlis ilmu insya-Allah. Baik. Maknanya sini ahli Jumaat kita sebutlah. Sebutlah kata bila mana dalam haid maka haram untuk disetubuhi. Melainkan hak atas pada pusat. Baik, jelas ahli Jumaat dah. Kemudian nombor 2, isteri pula mengikut suami tinggal di tempat atau rumah yang dipilih oleh suaminya. Bila menikah, maknanya bini kena ikut tok lelaki. Ikut tok lelaki, dia ikut tok lelaki. Cuma hari Jumaat kita kena faham, selain daripada nafkah ni masuk makan minum, dalam masa yang sama selain daripada keperluan pakaian contoh tadi, di antaranya juga adalah tempat tinggal lah. Yalah kadang-kadang orang tino pun dia berasa juga nak duduk dengan tok lelaki, nak lepas rambut dan sebagainya. Kalau kita boleh fikir dengan kadar kemampuan kita lah, suasana dia tadi tu. Sebab kalau duduk rumah kita, pahal saja hari Jumaat. Lagu mana? Maknanya duduk dalam bilik saja. Tubik bilik, dah start. Kena pakai tudung, dah luar lah tudung dah. Jadi hak ni kalau kita maknanya berkemampuan, kalau kita boleh, adalah tempat-tempat duduk, walaupun mungkin tidak selesa sangat, tapi kita kata sini supaya hak dia tadi, dia ada rasa bebas sikit duduk dalam rumah. Sebab duduk luar rumah ni tersepit dah. Tak boleh lepas dah dia punya kain tudung tadi tu. Baik. Maka dia wajib tinggal di situ melainkan jika ia tidak sesuai untuk didiami dari sudut syarak. Ni kita nak sebut tadi. Jika suami tinggal di negeri yang tidak mendatangkan mudarat menurut syarak kepada isteri, atau suami tinggal di rumah yang memenuhi syarat-syarat menurut syarak, tetapi isteri enggan tinggal di rumah di negeri atau rumah tersebut, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepadanya kerana isterinya itu dianggap nusyuz. Baik. Jika semua syarat tersebut dipenuhi, maka suami wajib, maknanya bini ni ikut belakang dah syarat atau lelaki letak tadi. Maka dikata sini suami wajib memberikan semua nafkah yang diperlukan oleh isteri. Maka dengan ini dapat difahami bahawa kewajipan suami memberi nafkah bukan disebabkan oleh akad nikah semata-mata. Bukan situ semata-mata. Tak boleh. Maknanya semata-mata akad nikah tu kira sadar dak. Ada lagi tanggungjawab dia lain ni. Hak perlu untuk isteri penuhi dan suami penuhi tadi. Baik. Seterusnya di Jumaat kadar nafkah isteri berdasarkan kedudukan suami. Berapa kadarnya? Kena winai ribu sebulan ke? Syarat. Ataupun syarat ada orang gaji rumah ke? Hak ni insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah kita pun terbabah dah 10 minit ni. Mudah-mudahan kita kata sini hari Jumaat sedikit sebanyak. Masih lagi dalam bab nafkah ni, tak habis lagi kita ni. Rasanya ada tak banyak dah dalam 4-5 lah. Lepas tu masuk bab hadanah, bab penjagaan anak-anak. Mudah-mudahan minggu depan lah agak-agak dah habis insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dengar ni maknanya dapat jadi panduan lah kepada kita semua dan ahli keluarga kita semua dalam kita kata sini meniti alam perkahwinan. Dan mudah-mudahan dalam masa yang sama selain daripada kita amal dapat sampai kepada ahli keluarga kita insya-Allah. Untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Subhanallah.